أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baik. Malam ni kita mula dengan tafsir surah Al-Fatihah daripada kitab Jalalain. Dalam mukaddimah kita sebut surah Al-Fatihah termasuk surah yang ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. So kita ada dua Jalaluddin. Satu Mahalli, satu lagi Suyuti, kan? Mahalli daripada surah Al-Kahfi sampailah habis, kemudian dia masuk balik surah Al-Fatihah sehinggalah dia masuk sedikit surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Fatihah ni sebab itulah ditulis dalam page dia ni, qala al-imamu Jalaluddin Al-Mahalli. Berkata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Atas sekali tu kan, nombor satu tu. Jadi bahagian surah Al-Fatihah ni disyarahkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, bukannya Jalaluddin Suyuti. Al-Fatihah ni sepatutnya kalau ikut dia punya susunan yang asal, dia sepatutnya letak di akhir. Macam kalau kita tengok dalam Hasyiah Sawi kan. Hasyiah Sawi ni jilid yang keempat yang terakhir tu. So belakang tu barulah surah Al-Fatihah. Sebab selepas Qul a'udzu birabbil nas, dia ulang balik kan. So dia mula balik dengan surah Al-Fatihah. Dia letak di belakang. Jadi sebab tu sini kena ada note lah. Sebab kebanyakan yang syarah surah Al-Baqarah tu Imam Suyuti. Jadi kalau kita tak letak note di sini, kita sangka bahawa yang mensyarahkan Al-Fatihah ni juga Imam Suyuti. Okay, ni mukaddimah dia lah. Mukaddimah oleh Imam Jalaluddin Mahalli, dia kata surah Al-Fatihah. Nama surah ni surah tu Al-Fatihah. Dan dia tak usik apa makna surah, apa makna Al-Fatihah. Kalau dalam syarah-syarah lain tu diusik lah. Surah ni apa makna surah? Surah ni majmu'ah. Satu kelompok ayat-ayat ni satu surah. Yang bukan surah. Masdar lah, fu'latun. Daripada Sara. Sara makna ahata. Menguasai, meliputi. Jadi makna surah tu dia meliputi ayat-ayat. So, dia cover ayat-ayat. Fu'lah surah kan? Fu'latun suratun. Chapter dia bahasa Arab ni dia pelik sikit. Dia istimewa dia. Setiap kalimah dia ada makna. Dia ada makna. Macam surah. Kalau pergi dictionary tengok asal dia Sara. Sara makna menguasai. Jadi surah sesuatu yang menguasai, yang meliputi. Jadi ayat-ayat Al-Quran tu semua diliputi oleh chapter tu. Sama juga dengan Fatihah. Tengok Fatihah. Dia tak urai juga. Tapi kalau kitab-kitab lain tu disebut Fatihah, kenapa nama Fatihah? Adakah makna Fatihah ni mana yang membuka? Bukan. Sebab tu kita terjemah pembukaan. Masdar. Masdar tu. Ta tu untuk tukar daripada sifat jadi isim. Alif lam tu pula untuk menunjukkan asal dia apa. Asal dia memang daripada Fatihah lah. Fatihatun. Asalnya Fatih saja. Tapi makna dia maftuh. Makna yang dibuka dengannya. Tapi dah jadi isim zat. Surah ni surah diturunkan di Mekah. Jadi nama dia dalam bahasa Arab dinamakan dengan Makkiyah. Makkiyatun. Ada berapa ayat? 7. 7 dalam bahasa Arab sab'un. Jadi sab'u ayatin. Ada 7 ayat. Cuba tengok ni. Kita punya satu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Apa maksud 7 ayat?
Apa maksud 7 ayat? Adakah 7 ayat tu maksudnya, kan dalam Melayu kita ayat ni mestilah ayat lengkap bahasa Melayu. Zaid pergi ke sekolah, saya makan nasi, itu ayat. Tapi ayat Al-Quran tak semestinya ayat lengkap. Tengok sini kan, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ayat lengkap. Ar-Rahmanir-Rahim bukan ayat lengkap. Tapi satu ayat. Jadi ayat-ayat untuk Al-Quran, ayat maksudnya tanda-tanda. Tanda-tanda untuk berhenti ambil nafas. So Nabi masa baca tu Nabi berhenti. Bukan berhenti dari sudut makna ayat, bukan. Berhenti tauqif daripada Jibril baca gitu, baca macam tu. Sebab tu kadang orang confuse ya. Satu ayat, dia ingat ayat tu ayat dalam bahasa Melayu kita. Sentence, in English in sentence. No, sentence. Sentence bagi kita ialah full makna kan. Ini tak semestinya. A part of the sentence pun masih lagi sentence untuk kes Al-Quran. Jadi maknanya 7 potongan maksudnya gitu. 7 potongan. Yang potong-potong itu Rasulullah yang potong-potong kan. Jadi walaupun meaning dia tak sempurna. Kalau kita buang semua ni, Alhamdulillah buang, semua buang, tinggal Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh faham? Tak boleh faham. Kenapa bermula dengan bagi bawah? Mana bahasa Arab boleh bermula bagi bawah? Tak boleh. Yang ni pun tak komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh bermula dengan jar majrur? Tak boleh. Tak komplit. So meaning dia dalam sentence, dia bukan sentence ayat sebagaimana ayat kita, bukan. So nama ayat ialah tanda-tanda. Tanda berhenti. Tanda. Jadi tanda-tanda yang ada ni, ada 7 tanda. Ayat Al-Quran ada 7 tanda. 7 tempat berhenti. Walaupun berhenti kan, kalau kita mengaji tajwid kan, ada berhenti wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qabih kan. Untuk yang ni, walaupun dia makna dia tu tak lengkap, tapi oleh kerana Nabi baca gitu, so boleh berhenti situ. Boleh berhenti sini. Tapi kalau sekiranya kita berhenti tengah-tengah ni dan makna dia tu kacau bilau, wakaf qabih. Melainkan berhenti atas ni. Atas kepala-kepala ayat tu kan. Akhir-akhir ayat tu kita berhenti yang ada nombor-nombor tu kan. So walaupun makna dia tak masuk, berhenti tiba-tiba aja, so dia dibenarkan. Ya, dibenarkan. Jadi yang kita maksudkan 7 di sini ialah 7 potongan-potongan. Ayat dimasukkan ni potongan. Termasuk dia kata 7 tu termasuk dengan Bismillah. Bil basmalah. So Arab panggil Bismillah ni basmalah. Ringkas. Basmalah yubasmilu basmalatan. Kan kalau terjemahan Indonesia biasa tulis membaca basmalah. Apa hukumnya? So dia ambil sinilah. Basmalah. In kanat minha. Kalau sekiranya Bismillah ni termasuk di dalam Al-Fatihah. So maknanya yang tadi ni, yang 7 ni kan. Yang 7 kita ni, kalau kita consider yang ni termasuk ayat Al-Quran, maka dia jadi 7 lah. Kalau kita tak consider, so sini jadi tak cukup, jadi 6. So bila jadi 6, kita kena cukupkan 7. Sebab hadis dia sebut 7 kan. Quran pun sebut 7 kan. Sab'an minal masani, 7 kan. So 7 tu nak ambil mana? So yang kata sini, titik sini ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi 7 juga. Ini berdasarkan khilaf ulama lah. So yang kata termasuk dengan bismillah ni, yang ke akhir sekali ya sabi'ah lah kan. So sabi'atu siratal ladzi, sampailah akhir. So tengok sini. Sini sirah kan ni? Ni sirah ni. Ni sirah ni. Ni sirah ni kan? Ni yang ketujuh lah. Sampai ke akhir tu. Tu yang ketujuh. So dia kata sirah ila akhiriha. Sehinggalah akhir Al-Fatihah. Wa illam takun. Jika tidak. Maknanya jika bismillah tidak termasuk illam takun. Jika bismillah tidak, minha termasuk dalam Fatihah. Maknanya tadi, kalau yang ni tak termasuk Fatihah. So kita nak cukupkan 7 tu, kita ambil kat mana? Fasabi'atu, maka yang ketujuh ialah ghairi ni bukan ghairu. Ghairil maghdubi. Kalau ghairu, mana ada kiraat baca ghairu? Yang ada kiraat baca ghaira ada. Ghairu tak ada kiraat. Fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha, sehinggalah akhir. Okey, sekarang ni masalah. Ni semua kena ingat mengaji Jalalain ni, dia lebih fokus kepada makna satu-satu kalimah ni dari segi makna.
Kemudian dari segi tarkib dia, susunan dia tu. Susunan dia tu kena betul grammarnya. Jadi dia akan hurai dari segi betul grammar dia. So kalau orang yang tahu sikit sebanyak grammar, so dia akan fahamlah apa maksud dia. Yang grammar ni amat penting lah kerana inilah menunjukkan kehebatan ayat Al-Quran. Nahu dan saraf. Sebab tu disentuh sini. Wa yuqaddaru. Ditakdirkan. Okey, sekarang ni cuba kita tengok bismillah. Cuba kita tengok bismillah kita sini. Mula dengan B kan? Ke B kemudian ismi. Bismillah. Ni ismun. Tapi untuk Al-Quran ni biasanya dihazafkan kerana kasratul isti'mal. Guna terlalu banyak guna tu tak payah lagi ada alif. So eja dia tanpa hamzah wasal. So bismillah. Jadi untuk grammar bahasa Arab kita tak boleh mula dengan huruf jar. So huruf jar dia bukan main ayat. So kalau kita mulakan mestinya there is something. Ada suatu benda yang ba ni dia bertaut dengan apa? Mana dia attach dengan apa? Dia mestilah attach dengan kata perbuatan ataupun kalimah-kalimah yang semakna dengan kata perbuatan. Jadi mana boleh dengan nama Allah? Tak boleh bahasa Arab. Dia kena saya memulakan ini dengan nama Allah. Saya membacakan ini dengan nama Allah. Katakanlah dengan nama Allah. Mesti kena ada depan dia tu. So dia buang di sini sebab benda yang kita nak guna bismillah ni kan banyak. Kata perbuatan kan banyak. Ada orang guna untuk baca, ada orang guna untuk mula, ada orang untuk dapat keberkatan. Kan macam-macam kan orang baca bismillah ni kan. So tak perlulah dizahirkan. Dia punya kata perbuatan tu. So untuk konteks kita sini, musannif ni dia pilih perkataan kulu. Nah, dia pilih perkataan kulu. Kamu semua bacalah. Kamu semua bacalah bismillah. Maknanya Allah dia suruh kita baca bismillah. Dia kata wa yuqaddaru akan ditakdirkan fi awwaliha pada permulaan Al-Fatihah dengan kalimah kulu. Boleh aja, apa-apa saja. Abtadi'u pun boleh, ibtidai pun boleh, permulaan aku ialah dengan bismillah. Ataupun aku mula dengan bismillah. Aku baca aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa dia pilih kulu qiyamah? Kerana seolah-olah macam Allah memerintah kita supaya baca. Sebab dia nak kena dengan ayat Al-Fatihah selepas tu. Kan sini kan? Tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Hanya engkaulah kami sembah. Kan itu melibatkan kita kan? Maknanya Allah suruh kata iyyaka na'budu. Engkau, maknanya khitab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Okey, yang ni iyyaka na'budu ni kata siapa? Kata-kata siapa ni? Dari segi zahirnya. Kita lah kan? Selaku hamba. Kalau atas ni macam Allah aja kan? Allah puji diri dia. Kalau dia beri satu statement. Okey. Aku ni puji diri aku, kemudian aku nak suruh kamu puji aku. Dengan cara macam ni. Alhamdulillah. Jadi Allah ni nak puji diri dia kan? So ini kata-kata Allah kan? Yang ni kita kata, wahai Allah, kamulah aku sembah. Ini kata-kata kita kan? Jadi mana ni, kata kita ni siapa yang suruh ni? Allah kan? So Allah kata, kulu sini. Mu katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau sini kulu, artinya atas tu, kalau dari segi balaghah, kalau selagi dia muafaqah, selagi yang atas dengan yang bawah tu dia dia selaras. So kalau lagi selaras dia lagi balik, lagi tinggi. So sebab tu dia pilih kulu sini. Engkau kata. Kerana sini nak selari dengan yang ni lah. So kalau tak pilih yang ni, orang lain pilih cara lain, tak apa. Sini maknanya ini ghaib, maknanya ini alhamdulillah apa semua ni ganti nama diri yang ketiga, kemudian tiba-tiba ganti nama diri yang kedua dan pertama. Iyyaka na'budu. So maknanya dah berlaku iltifat di situ kan. Perubahan daripada pronouns
ganti nama diri yang ketiga, tiba-tiba melompat kepada diri yang pertama dan kedua. Nah, ini pun ciri-ciri ketinggian bahasa Arab lah. Dia kadang-kadang kita duduk layan satu topik, tiba-tiba datang satu topik yang lain. Jadi kita jadi segar semula. Jadi cegah semula. Jadi apa dia nak kata ni? Apa nak kata? Jadi terkejut. Tidaklah hati kita tu kita panggil statik aja. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami sembah. katakan iyyaka na'budu. Hanya engkau yang kami sembah. Dan hanya engkau lah kami minta pertolongan. So itu rahsia kenapa dia pilih sini kulu. Liyakuna, agar ma qabla iyyaka. Ayat yang sebelum iyyaka na'budu tu kan seperti yang saya hurai tadi, ayat yang sebelum iyyaka na'budu selari dengan ayat yang bermula daripada bismillah sampai ke maliki yaumiddin. Selari dengan iyyaka na'budu. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban, sesuai, selari, lahu, dengannya, biqaunihi, iaitu dengan mengatakan bahawa ayat itu adalah min maquli al-ibad, daripada kata-kata hamba. So maknanya yang ni kata-kata hamba ni Allah kata bacalah, so kita pun bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata hamba kan? Ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kata-kata hamba kan? So kalau tidak takdir macam tu, jadi dia orang akan faham. Orang faham ni orang yang faham. Nah, orang tak faham tak faham apa. So orang yang faham ni dia fikir alhamdulillahirabbil alamin, ni kata-kata Tuhan. Maknanya ini Allah yang nak praise dia, nak puji dia. Yang ni hamba, so ada perbezaan. So hamba dengan Tuhan. Kan? Sedangkan yang cantiknya ialah berlaku keselarasan. Baik, yang seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Yang ni dia tak hurai. Bismillah artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sini boleh masukkan apa-apa tadi, kulu kan? Kulu, katakan. Allah suruh manusia ni katakan bismillah. Bagi yang tak kata bismillah ni, Termasuk Fatihah. so dia kena mula sinilah kulu. So, kulu alhamdulillah. Seolah-olah Allah ni beritahu hamba dia, mu kena baca ni. Sebab apa kena baca? Sebab aku ni memiliki segala puji-pujian. Mana Allah puji dia diri sendiri. Dan dia nak hamba-hambanya memujinya. So dia arahkan makhluk dia supaya memuji dia. So alhamdulillah. Kalau terjemahan kita, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ni, ayat ni ayat ni full sentence. Full sentence. Alhamdu subjek. Lillah predicate. Maksudnya segala puji ni adalah milik Allah. So dalam bahasa Arab, kalau ayat yang bunyi macam ni, dia panggil ayat khabariyah. Jumlatun khabariyah. Ini penting kalau mengaji nahwu awal-awal lagi kan. Nahwu meh. Awal-awal lagi kita dah bagi dah. Jumlah tu bagi pada dua. Satu jumlah khabariyah, satu jumlah insya'iyah. Jumlah khabariyah ni dia statement biasa. Apa faedahnya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Apa faedah? Sedangkan sini, konteks ayat sini ialah Allah nak puji diri dia. Dan dia suruh kita puji dia. Jadi ayat ni dia jumlah khabariyah. Tapi maksud dia, qusida bihi, dimaksudkan dengannya, qusida, dimaksudkan dengan ayat yang jumlah khabariyah ni, ialah untuk sana, untuk puji. Kan kalau sekiranya kita mendoakan orang mati ke, kita kata rahimahullah. Cuba terjemah dari segi lafzi. Rahimahullah. Allah telah merahmatinya. So Allah telah merahmatinya tu statement biasa. Tapi statement biasa telah ditukar untuk makna doa. So terjemahannya semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau orang terjemah Allah telah merahmatinya, tak jadi doa. Doa ni benda tak berlaku lagi. Harap-harap Allah akan merahmati dia.
Samalah juga dengan alhamdulillah ni, dia kalau di sini ayat bermula dengan kata kerja, sini bermula dengan kata nama. So dia statement biasa, tapi maksud dia puji-pujian. As-sana'u 'ala Allah. Puji-pujian kepada Allah. Dengan segala kandungan yang ada dalam ni. Ni kandungan banyak dia ni. Ada alif lam, ada ham, ada huruf lam. Semua kena ambil kira tu. Mazmum dia, keseluruhan dia. Maksud dia ke semua tu kena ambil kira. So dia kata, pujian kepada Allah tu dengan kandungan yang ada dalam makna ni. Bimadmuniha. Bimadmuniha. Mana kandungan yang ada dalam jumlah khabariyah ni. Apa kandungan dia? Banyak kandungan dia. Satu, dia bermula dengan alif lam yang maksudnya masuk dalam tu segala jenis puji-pujian. Kemudian li tu pula belong, mustahik, makna milik ataupun makna layak. Kemudian ayat jumlah khabariyah dia kekal. Berbanding dengan kalau bermula dengan kata kerja. Jadi pujian tu pujian yang berkekalan. Main-main ke Al-Fatihah? Dalam kan? Min annahu, ini tafsir dia lah. Tafsir kepada kandungan dia tu apa? So min bayaniah kan? So kandungan dia iaitu annahu ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ni malikun. Pemilik. Ambil daripada mana pemilik? Perkataan pemilik. Daripada lam tu. Ngaji nahu kan lam berapa jenis? Antara lam dia lam lil milk. Lam untuk makna milik. Jadi terjemahan dia, segala puji milik Allah. Malikun li jami'il hamd. Milik, dia memiliki seluruh puji-pujian. Ambil mana seluruh tu? Ambil daripada alif lam. Min alhamd minal khalqi. Daripada makhluk dia. Malikun li jami'il hamd minal khalqi. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala ni penuh dengan kehebatan kan. So satu kuasa yang boleh mencipta benda yang sebegini, tidak ada yang lain melainkan Allah yang layak harus dipuji. Kalau kita buat hebat-hebat biasanya, menyanyi hebat, berlagu hebat, semua yang hebat-hebat orang puji kan. So maknanya makhluk yang ada ni ialah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun lam tu makna dia mustahiqun. Lam tu boleh makna layak. Maknanya terjemahan ni segala puji bagi Allah, segala puji yang mana dia tu layak bagi Allah untuk dipuji. So mustahiqun li'an yahmaduhu. Layak untuk hamba memujinya. Li'an yahmaduhu. Kan kita dah kata tafsir Jalalain ni dia akan hurai satu persatu. Kalau dia rasa perlu dihurai, dia huraikan. Itulah makna tafsir asalnya. Tafsir makna kita kena tahu satu persatu. Maknanya setiap yang Allah pilih ni dia ada hikmah dia. Ada sebab dia. Ada makna dia yang dalam. Sama ada satu kalimah ataupun sentence tu sendiri. Pemilihan depan, belakang, letak ni dulu, letak ni belakang. Itu semua menunjukkan ketinggian bahasa Arab. So kalau siapa yang tahu ni, maksud dia dapat feeling lah. Okey, kalimah Allah. Wallahu. Allah ni ialah alamun. Isim alam. Proper name. So bila kata proper name, dia khas lah. Hanya untuk Allah yang pakai tu. Zaid. Nama Zaid untuk Zaid je. Ali untuk Ali je. So Allah ni dia kata proper name. Alamun. Kata nama khas. Ala yang menunjukkan kepada makna alamun ialah tanda dari segi bahasa. So dia tu tanda yang menunjukkan bahawa dia tu ma'bud. Yang disembah. Alamun. Sebut nama Allah dianya. Kalau kita sebut botol, kita tahu botol ni tujuan dia untuk bubuh air, untuk minum. Tapi sebut Allah, nama, name. So name tu akan refer kepada ma'bud. Makna yang disembah. Maknanya kita ni sebagai hamba. Dia kata alamun, tanda ataupun isi alam yang menunjukkan kepada al-ma'bud, yang disembah. Disembah ni batu pun boleh sembah, apa pun sembah. Tapi sembah dengan hak, dengan benar.
Bihaqqin. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala puji diri dia. Yang pertama dia perkenalkan dia tu proper name. Kalau kita baca syarah-syarah tu banyaklah Allah ni asal daripada mana. Yang ni dia pilih satu aja. Alamun, proper name. Ada yang kata dia memang isim mustaq, mari daripada aliha, alaha, kan? So ada makna-makna yang tersendiri. So aliha makna abada. Jadi ilahun dia ma'budun. Dia ma'bud, dia disembah. Rabbil alamin. So yang ni kalau kita baca jalan ni, dia bagi isyarat-isyarat sikit-sikit. Nanti kalau kita dah cair yang ni, so kita boleh buka tafsir-tafsir yang lebih detail lagi. So dia akan lebih lanjut lagi lah. Banyak lagi meaning dia bagilah. Allah tu banyak lagi meaning dia akan bagi kan. So dia bagi sini satu je. Rabbil alamin. Kan Allah bila dia puji dia, dia akan sebut sifat-sifat dia. So sifat Allah Rabbil alamin. Rabbi yang memiliki. Malik. Malik. Okey. Al-alamin, universe. Sekian makhluk. Sekalian makhluk. Sekalian makhluk. So Rabbi ni Malik. Yang memiliki. Rabbi tuan kan? Lord. So Lord mana Malik lah. Pemilik kita. So Allah ni yang memiliki kita. Macam ayah kita, dia milik kita. Kan? Malik. Kemudian jami' keseluruhan makhluk. Ambil daripada mana? Inilah perkataan alami ni. Ni. Alami ni terjemahan dia ialah, tafsir dia ialah jami' al-khalqi. Ini nama tafsir. Maknanya alami apa maksud? Jami'ul khalq. Rabbi apa maksud? Malik. Oh, yang nak ceramah panjang-panjang tu, itu nak segar je. Segarkan semangat. Supaya orang tak jemu kan. So dia tafsirlah khalq tadi. Tafsir ni min bayaniyah. Apa dia khalq? Iaitu manusia, minal insi, jin, wal jin, malaikat, malaikat. So Allah ni tuan kepada manusia, tuan kepada jin, tuan kepada malaikat, tuan kepada ad-dawabi, binatang-binatang yang melata, dan banyak lagi lah, wa ghairihim, dan selain daripada mereka yang disebut. Sebut him ni kerana consider manusia je. Sebab manusia ni yang paling mulia di kalangan makhluk kan. So gunalah sirah ni, jamak ni, guna jamak muzakkar salim. Kalau tidak, makhluk ni kan campur belaka, malaikat, binatang apa semua ni kan. Tapi guna sirah tu muzakkar salim. Alamun ni kita sebenarnya tak boleh nak jamakkan alamuna sebab dia kena alimun. Barulah alimuna. So alamu tak boleh. Jadi ini terkeluar daripada kaedah ni. Terkeluar daripada kaedah. So alamuna jadi alamina. Wa kullun minha yutlaqu ala alam. So setiap satu ni dia kita panggil alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Jadilah alamun. So alam kan. So jamak dia alamuna, alamina. So dia kata setiap ni manusia ni wa kullun minha, setiap satu daripada insan, jins, malaikat ni yutlaqu, digunakan ke atasnya dengan nama alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Kan? So orang Arab kata alamul ins. Alam manusia, alam jin. Maknanya makhluk lah. Makhluk manusia, makhluk jin. Ila ghairi zalika. Hingga mungkinlah sendiri dia kata. Masukkan alam-alam. Okey, sekarang ni dia syarah pada kita kenapa baca alamina. Kenapa guna jamak tu jamak muzakkar? Muzakkar salim. Wa ghulliba, dimenangkan. So dimenangkan manusia ni. Manusia kan dia ada akal. So bila dia ada akal, jamak dia kena guna wawu lah. Begitulah bahasa Arab ni bila dia berkumpul banyak perkataan. So dia ambil satu aja untuk mewakili yang banyak-banyak. So sini berkumpul banyak kan? Jin, malaikat, binatang semua ni kan. Sepatutnya tak boleh nak guna jamak muzakkar salim ni. Tapi biasanya dimenangkan satunya. Sini kita menangkan. Ins. Sebab tu dia kata sini dimenangkan. Dimenangkan ulul ilmi. Yang memiliki ilmu. Yang ini manusia. Jadi jamak dia kena pakai yang manusia. Yang ini dengan menggunakan jamak fi jam'ihi.
menjamakkan perkataan alam. So jamak nanti dengan ya lah. Bila dengan nun. Maknanya jamak muzakkar muzakkar salim. So ni ghuliba ni kan dimenangkan mengatasi yang lainnya, ghairihim, yang selain daripada manusia. Okey, perkataan alamun ni, wahwa ni, perkataan alamun ni alamun kan, kalau kita buat ya nun jadi alamun je kan. Alamun kan. So perkataan alamun ni asalnya daripada alamat. Alamati. Maknanya kalau kita buka dictionary, alima ya'lamu, dia punya masalah dia alamat. Tanda. Jadi maknanya manusia ni tanda penciptaan Allah. Tanda bahawa dia diciptakan. Setiap makhluk Allah ni lihat tanda ada ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam insan, alam maknanya the sign, macam signboard lah. Tengok kepada manusia, ada Tuhan. Tengok kepada binatang, ada Tuhan. Itu makna alam. So kalau kita tak tahu, sekok-sekok macam ni perkataan, so kita nak tadabbur apa? Ayat tu. Nak tadabbur apa? Orang dulu dia tadabbur macam ni. Dia kena tahu satu-satu. Jadi, li'annahu alamatun ala mujidihi, dia kata. Kerana perkataan alam ni, dia ni tanda. Menunjukkan adanya yang menjadikannya. Mujid, yang mewujudkan dia. Mujidihi, yang mewujudkan dia. Allah lah kan? So, Rabbil alamin. Tuhan kepada sekalian alam tu aja lah bagi kita kan, kalau kita tahu terjemahan Melayu kan. So kalau kita ada Jalalain sikit, ni baru satu level baru. Tak masuk level Baidawi lagi. Tak masuk level Zamakhsyari lagi. Satu level. Level ni cukup dah. Okay. Ar-Rahmanir Rahim. Ini bukan sifat lagi kan. Sifat Allah kan. Allah tu yang macam mana? Yang pemilik kepada sekalian alam. Allah tu yang macam mana? Yang sifat dia Rahman, sifat dia Rahim. So bagi dia kata Rahman dengan Rahim ni satu je makna dia. Sebab mari daripada perkataan Rahimah. Sebab tu dia kata makna dia Zir Rahmah. Yang memiliki kerahmatan. Memiliki rahmat. So rahmat ni masdar. Jadi bila dia tafsir macam ni, artinya dalam perkataan Rahman dengan Rahim ni ada makna mubalaghah. Sebab ni makna masdar. Dan body dia tu sendiri pun makna dia makna mubalaghah. Makna dia berlebihan dalam sifat Rahman, berlebihan dalam sifat Rahim. Zur Rahman ni mana kesian belah lah. Kesian belah, simpati. Maknanya tidak membiarkan makhluk dia. Beri makan walaupun tak sembah. Dia diberi makan juga. So ada ulama yang membezakan Rahman lebih tinggi sikit. Dia punya makna tu lebih tinggi berbanding dengan Rahim. Kalau Rahman ni melibatkan semua makhluk. Kalau Rahim ni khusus untuk mukmin aja. Sebab body dia tu banyak huruf. 1, 2, 3, 4, 5. So bila banyak huruf, dia punya makna pun tinggi. Yang ni 1, 2, 3, 4 je. 4 huruf. Rahim tu kan? 4 huruf. So makna dia untuk mukmin. Tapi bagi Syekh kita ni, Jalalain dia kata satu je. Zir Rahmah. Kemudian dia takwil sini. Sifat dia. Wahya iradatul khairi. Ini kerana mazhab akidah, mazhab Asy'ariyah. So untuk sifat-sifat yang bukan sifat-sifat yang 7 tu kan. So akan ditakwilkan dengan sifat iradah. Macam rahmah ni kan simpati. Bila simpati dia ada unsur-unsur kemanusiaan, makhluk. So untuk akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dia akan takwil dengan makna iradah. So ini iradah makna sifat Tuhan. Sifat zat Tuhan. Iradah, basar, sama' itu semua kan? Yang 7 tu. Termasuklah iradah kan? Jadi mana-mana sifat-sifat dalam Jalalain ni sebab dua-duanya Sayuti dengan Mahalli, akidah Asy'ariyah. So mana-mana sifat yang menunjukkan sifat makhluk, so dia akan takwil dengan makna iradah. So wahya iradatul khair. So makna Rahman dengan Rahim ni, Zur Rahmah ni, iaitu kehendak Allah ni. Kehendak Allah untuk berikan kebaikan kepada manusia, orang yang layak baginya. Li ahlihi, bagi ahli. Ahli kepada al-khair, kebaikan. Maliki yaumiddin,
Tapi di sini dia gunakan, kita kata sebelum ni dia ada kiraat dia sendiri kan, yang dia pilih kan. So yang dia pilih kiraat Jalalain ni, dia pilih kiraat Maliki Yaumiddin. Bukannya Maliki Yaumiddin. Okey, sekarang ni dia hurai, Malik dia tak hurai, Yaum tak hurai, Din dia hurai. So Din makna jaza. Raja. Hari pembalasan. Pembalasan ni jaza. Sebab dana ni, dana yadinu artinya membalas. Itu masdar dia dain. Dain juga makna hutang. Dain di sini makna balas. So hari pembalasan. Din. Yaumiddin. Din di sini segi bahasa maknanya pembalasan. Dana yadinu itu balas. Hari balas ni tak berlaku melainkan hari kiamat. Jadi tafsir dia wahwa yaumul kiamat. Hari kiamat. Sebab apa sebut special ni? Maknanya Tuhan ni Raja kepada semua benda. tapi dia khususkan hari kiamat aja. Raja kepada hari pembalasan. Wa khussa. Dikhususkan dengan menyebut bizikri li'annahu Hu dhamiru sya'n. kerana la mulka zahiran fihi. Tidak ada sebarang kerajaan. Tak ada kerajaan secara zahirnya pada hari tersebut. Li ahadin. Milik siapa-siapa. Maknanya kalau di dunia ni ada je raja kan. Ada je pemerintah. Ada je penguasa. Walaupun tidak hakiki. Di hari akhirat tidak ada. Kerajaan melainkan milik Allah. Lillah. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran lain sebut kan. Bidalili dengan dalil. Ayat Al-Quran sebut limanil mulk. Allah tanya sendiri. Kerajaan hari ni milik siapa? Yaum kan. So yaum ni yaum maknanya hari kiamat lah. Milik siapa kerajaan hari ni? So jawab dia lillah. Jadi Maliki Yaumiddin itu sesuai dengan di tempat lain ayat menyatakan bahawa Hari ini kerajaan hanya milik Allah. okey, waman qara'a maliki. Bagi orang yang baca ganti maliki ni satu kiraat baca maliki, yang kita baca maliki kan. Jadi makna dia akan lain sikitlah. Fa ma'nahu, so makna dia jadi maliki, memilik, yang ni raja ni, penguasa. Penguasa pada hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Penguasa hari kiamat. Maknanya dia yang menguasai hari kiamat. Tapi kalau kita baca Maliki, itu yang memiliki. Maliki. Jadi memiliki Al-Amri. Perintah. Memiliki perintah. Kullihi. Semua perintah. Semua perkara boleh. Yang memiliki semua perkara. Pada hari kiamat. Fi yaumil kiamat. Huwa mausufun bizalika. Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat Maliki. Allah disifatkan dengan sifat Maliki, yang memiliki. Malik memiliki, Maliki raja, penguasa. So dia disifatkan dengan demikian daiman. Kalau raja Malik ni dia tak berlaku. Raja ni individu. Dia tak berlaku. Tapi kalau Malik, kalau Malik dia berlaku. Perbuatan tu harus berlaku. Dia Malik yang memiliki. Bila kita katakan memiliki botol? Bila orang bagi kita. Bila orang bagi kita ataupun kita beli, kita lah jadi Malik. Mana perbuatan tu, proses tu ada kan? Tapi kalau raja tak. Dia tu satu jawatan. Satu jawatan. Raja apa semua, guru, profession kan? Nama khusus. Jadi, bila disebut Malik situ, kalau sebut raja, dia lebih kepada kekal. Nama tu kekal. Botol ni kekal. Tapi kalau memiliki, kalau tak ada, pada saya tak ada lah. Saya tak memiliki lah botol kalau orang ambil. Jadi kata sifat, bila jadi kata sifat, dia tak semestinya kekal. Sedangkan Allah kekal. Jadi guna Maliki tak kekal. Tapi Allah sini kekal. Kita kena sabitkan Allah tu kekal. Sebab ayat ni puji-pujian tentang dia ni berkuasa, dia memiliki selama-lamanya. Tak ada tempoh. Tapi dari segi bahasa Arab, Maliki tidak kekal. Sebab tu dia kata, ni mausuf. Maknanya dia disifatkan. Perkataan ni sifat Malik. Jadi Allah disifatkan dengan yang demikian, sifat memiliki itu. Tapi dia daiman. Dia istimrar, Malik. Dia always.
Sebab Allah tidak tertakluk kepada masa kan. Seperti mana ka dari tempat lain Allah sebut ghafiriz dzambi, yang mengampun dosa sekejap aja ke? Selama-lamanya kan. Allah punya sifat ghafir ni. Ni kan guna kata sifat ni. Kalau saya buat nota tata bahasa Arab saya tu, awal-awal lagi saya buat, Wazan-wazan kata sifat. Supaya ada dalam kepala nanti. Sebut kata sifat tak tahu wazan dia. Kita menghafal malah. So kena bubuh carta ni kata-kata sifat. Kalau orang hafal dah fa'ala fa'alu fa'ilun, semua wazan fa'ilun, semua wazan maf'ulun, semua kata sifat. So beres dah, tak ada masalah. Tapi orang ngaji moden-moden sekarang dia nak kenal ni, dia kenal tu, nak kenal apa. Kalau ngaji tafsir, mulalah. Tak bermasalah. Okey, ghafiriz dzambi. Sama kan ghafiriz dzambi. Sama tadi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknanya sirah tu sirah fa'ilun. So sirah fa'ilun sirah yang menunjukkan sementara. Tapi untuk Allah kekal. Jadi fasahha wuku'uhu. Ini grammar. Maka sahlah wuku'uhu sifatan lil ma'rifah. Sahlah kedudukan dia sebagai kata kata sifat untuk isim makrifah. Ini kalau orang tak ngaji bahasa Arab susahlah grammar. Mana-mana kata sifat yang isim fa'il, contohnya isim fa'il macam alimun. Apa lagi? Qadirun. Apa lagi? Kalau saya mengajar, saya alim kan? Kalau saya membunuh jadi qatilun kan? Qatilun, alimun. Qatilun, alimun, qadirun. Dia sama dengan qatilun ni sama dengan yaqtulu. Alimun sama dengan mana? Ya'lamu. Qadirun sama mana? Yaqdiru. Maksudnya kata sifat sama dengan kata perbuatan. Kata sifat sama dengan kata perbuatan. Baik, sekarang ini katalah pembunuh manusia. Qatilun nas. Qatilun nas. Pembunuh manusia. Huwa qatilun nas. Ni idhafah kan? Kalau kita ngaji idhafah, kalau yang ni ada alif lam, yang ni jadi nakirah ke makrifah? Makrifah lah. Sedangkan qatilun ni makna dia yaqtulu. So tak ada kena mengena makrifah kan? So maknanya yang ni, maknanya idhafah dia walaupun nampak makrifah tapi tidak makrifah. Maknanya dia nakirah. Kalau tidak makrifah, nakirah lah. So walaupun dia ni nampak makrifah tapi dia nakirah. Jadi maliki yaumiddin ni sirah sama dengan qatilun alimun kan. So jadi hukum dia malik ni ialah nakirah. Sedangkan malik ni menyifatkan siapa? Menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awal-awal lagi ni Allah ni makrifah kan. So semua makrifah Ar-Rahman masuk alif lam, Ar-Rahim masuk alif lam. Yang ni kenapa tidak ada alif lam? Kenapa nakirah? Sebab dia kata tadilah, sebab dia daiman. Kalau yang ni masa dia melibatkan masa sekarang hal dengan istiqbal. Sebab fi'il mudhari' ni untuk hal yang mustaqbal. Sifat Allah bukan sekarang, bukan masa akan datang. Selama-lamanya. Tak terikat dengan masa kan. Jadi bila tidak terikat dengan masa, dia tak terikat dengan hukum ni. So bila tak terikat dengan hukum ni, maknanya sahlah maliki yaumiddin itu makrifah. So dia kata daiman seperti ghafiriz zambi fasahha, maka sah dari situ dia terletak, jatuhnya dia artinya dia terletak sebagai kata sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang makrifah. Ni khas untuk orang yang ngaji grammar Arabi. Dia fikir maknanya dalam bahasa Arab ni. Oh, nampak macam nakirah. Tapi rupanya makrifah. Ni salah satu tadabbur. Maliki yaumiddin. Okey, pergi lagi. Reka-reka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tadi daripada bismillah sampai ke sini Allah memuji diri dia sendiri.
Allah memuji diri dia sendiri dan dia suruh kita puji dengan dia buat jumlah ismiyah awal-awal tadi. Sebab Allah ni mempunyai sifat kepujian yang berkekalan. So digunakan sirah bentuk alhamdu. Bukannya ahmadu, aku memuji. Tak guna yang sirah isim. Sirah fi'il. Guna ayat kata namaan. Kata namaan jumlah ismiyah. So, iyyaka na'budu. Kalau orang ngaji bahasa Arab, iyyaka na'budu, dia apa maksud dia? Hanya kepada engkau kami sembah. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. So, hanya tu ambil daripada mana? Iyyaka. Iyyaka. So, ayat dia sebenarnya gini je. Na'buduka. Yang pertama. Yang kedua, la na'budu illa iyyaka. Yang ketiga, iyyaka na'budu. Ini level pertama. Ini level kedua. Ini level paling tinggi. Paling khusus. Paling hanya. Yang ni tak ada hanya langsung. Na'buduka, kami menyembah kamu, boleh jadi kami menyembah lain lagi. Kami sembah batu ada juga. Kamu pun kami sembah, benda lain tak semestinya kami tak sembah. Tapi kalau sebut la na'budu illa iyyaka, tidaklah kami sembah melainkan engkau. Allah sajalah kan? Allah sajalah kan? Maknanya sama dengan hanya engkau kami sembah kan? Tapi bentuk dia tu, dia letak kamu di belakang. Iyyaka, makna jauh nak boleh sampai ke nama Allah tu. Kan? Sebutnya kami dulu. La na'budu, maknanya dipentingkan nama kita. Sedangkan kalau diletakkan engkau, hanya engkau aja. So kita penting Allah. Allah dulu. So kita pusing balik sini, letak sini, kita buang ni, buangnya ni. Jadi iyyaka na'budu. Inilah yang paling excellent. Paling tinggi balagah dia nak kata, hanya engkau. Tak tahu nak berasa ke tak kan? Dia nak kena berasa, kena baca syair-syair banyak-banyak. Baca syair-syair tu kita dapat jiwa syair. So syair ni dia lawan Quran kan? Nampaklah. Baru nampaklah Quran tu tinggi. Syair gini. Quran gini. So, makna tafsir tadi dia tafsirkan. Iya tu makna khusus kan? Jadi sebab itulah nakhusuka. So kalau orang tak ada dalam kepala otak dia nahwu tata bahasa Arab, so dia tak faham ni apa makna nakhusuka. Kenapa sebut nakhusuka? Ini namakan tafsir. Ni apa dia ni iyyaka ni. Makna dia hanya, so hanya tu nakhusuka lah. Kami mengkhususkan kamu untuk beribadat kan. So ibadat tu ambil daripada mana? Na'budu tu. So kami khususkan engkau dalam beribadat. Lepas tu min tu tafsir. Ibadat tu banyak kan. Yang paling tinggi sekali, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia sebut satu cukup lah. Hak lain tu kira sendirilah. Waghairi. Min berupa tauhidin. Berupa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan selainnya. Waghairihi. Okey, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, iyyaka nasta'in tu. Tafsir dia mana? Yang ni. Makna nasta'in ni kalau kita belajar ilmu saraf, istaf'ala yastaf'ilu, istaf'ala artinya minta. So ada sing-sing tu. Minta. So sebab itulah tafsir dia natlubu. Kami minta. Kami minta daripada engkau kan? Minka. Ni daripada mana ni? Awana ni. Daripada kalimah awana. Maknanya aun. Aunu ataupun ma'una. Pertolongan. So kami minta daripada kamu ma'una. Natlubu minka al-ma'unata. Untuk beribadat lah kan? Nak beribadat ni payah. Al-ibadati. Nak beribadat payah. Dan sebagainya lah. Wa ghairiha. Dan selain ibadah, muamalah contohnya. Muamalah yang taat kepada perintah Allah lah. Maknanya nak buat ibadat ni bukan mari daripada kita. Mari daripada Allah bagi. Kudrah dia ni, kemampuan tu. So kena minta. Jangan berasa hero boleh mari surah ni. Nanti Allah jadikan kita al-malas ataupun al-sakit. Al-sakit tu kita boleh mari dah. Tapi, alah. Tak agak. Uzur lah kan.
Tapi kalau ada isti'anah daripada Allah, berkat iyaka kita minta sungguh-sungguh tu, mungkin dalam merangkak pun kita akan mari. Orang tengok kita merangkak, orang pun tolong usul mari. Okey, akhir sekali. Ni satu package Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. So ihdina tafsir dia sini. Arsyid. Beri petunjuk. Arsyid beri petunjuk. Ihdina ni maknanya hidayah ni, hidayah mana kita tunjukkan jalan dia sampai kalau ada lapu suluh kan 7 suluh. Ataupun kalau orang terbuta kita tarik dia, sampai dah. Maknanya syaratnya sampai ke destinasi. Sampai ke, so hidayah ni maknanya tunjuk sampai ke destinasi. Mana ada ghayah dia. So ihdina arsyidna ilaihi, tunjukkan, arsyada yurshidu, beri guide lah, guide. Kan? Guide kami sampai ilaihi, ila siratil mustaqim. Kemudian ni jalan kan, tu jalan yang lurus. So dalam tafsir-tafsir lain sebut sirat tu apa, mustaqim apa. So dia tak nak lah. Syarah mana yang patut aja. Nak suruh cepat-cepat. Kemudian diulang balik. Sirat ni tak puas hati ni, mustaqim ni siapa ni. So yang ini kita panggil badal lah. So badal mana kita ulang balik, makna ni kita jelaskan sedikit. Yang ni tak berapa jelas, so kita jelaskan. Ini kita panggil badal. So wayu badalu, dibadalkan dengan ni, diganti ni, sirat ni diganti dengan siratal ladina an'amta alaihim. Maknanya makna siratal mustaqim ni ialah jalan yang lurus ni jalan siapa? Jalan orang-orang yang an'amta, kamu berikan nikmat kepada mereka, kan? Terjemahan lafzi, nikmat ke atas mereka, jatuh berdebok-debok lah atas nikmat tu. Ya ni kamu berikan nikmat tu dengan memberi hidayah lah, kan? Bi ni dengan memberi hidayah kepada mereka. Bil hidayati. Okey, yang lain lagi, wa yubdalu minal ladzi. Yang ni pula, Alladzina an'amta alaihim. an'amta alaihim. Banyak Allah bagi nikmat, kan? Orang kafir pun Allah bagi nikmat, orang ni macam-macam Allah bagi nikmat, kan? Bukan. Yang satu lagi yang kata yang bukan jenis ni. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi, dibadalkan, maknanya diganti. Allazi ni kan, lepas allazi ni ada ayat ni, kan? Ini kita panggil silah. Mana dia datang satu package. Sini dia kata diganti allazi ni dengan package dia ni, silah kita panggil. Bisilatihi ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Iaitu selain daripada orang yang mereka yang dimurkai oleh Allah. Selain daripada orang yang dimurkai oleh Allah. Alladzina an'amta alaihim ni Ialah orang yang kamu tidak murkai. So kena carilah. Bagi dia kata yang dimurkai di situ ialah Yahudi. Wahumul Yahudu. Ini tafsir dia lah. Kalau tafsir orang lain tu dia kata maghdubi alaihim waladdallin, sama aja. Semua orang kafir. Orang kafir. Okay? Yang ini dia asing-asingkan. Yang dimurkai oleh Allah ialah Yahudi. Allah murka, marahlah sebab tak beri hidayah dah. Kemudian tak degil. Ubah sana, ubah sini. Yang ni sesat terus dah sebab tukar Tuhan, tukar bubuh Isa jadi Tuhan. So macam-macam Trinity dah, macam-macam bubuh, kan. Maryam pun jadi mak Tuhan. Sesat kan. Bila kita marah? Bila orang tu buat kejahatan. So Allah marah lah. Yahudi ni buat kejahatan. Jadi wahum an-nasara. Kalau sesat ni, jadi tujuan dijelaskan badal. Maknanya cukup je sebut sini aja. Siratal ladzina an'amta alaihim dah. Tapi sebut ghairil maghdub lagi, kemudian sebut waladdallin amin, kan. So ini kenapa disebutkan badal tu? Mana ganti tu? Wa nuqtatul badal. Nuqtah maknanya apa dia, nuqtah dia, apa dia point dia. Kerana dia memberi faedah. Mendatangkan faedah. Annal muhtadina, bahawa yang mendapat petunjuk an'amta alaihim tu, yang Allah beri petunjuk tu dengan hidayah tu, kan. Yang ni orang yang mendapat petunjuk lah, kan. Annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Bukan Yahudi dan bukan Nasara. Sebab mereka pun ada hidayah juga ni. Mereka pun ada tauhid juga. Mereka pun ada kitab juga. Tapi mereka melencong. Yang kafir tu
Itu dah tak kira dah. Sebab mereka awal-awal lagi dah musyrik. Kalau yang ni tak, memang diberi kitab ni, memang tak pun masih ada lagi kan. Tapi setengah-setengah ulama mereka kata tak, yang ni bukan untuk Yahudi dan Nasara saja, tapi keseluruhan. Maknanya asal kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok tafsir-tafsir itu banyaklah dititik. Ini at least paling kurang. Kalau yang nak hurai lagi an'amta tu kenapa Allah sebut nama dia. Kalau maghdubi alaihim ni Allah tak sebut nama dia. Sepatutnya ghadibta. Orang yang kamu murkai ke atas mereka. Sesuai dia dengan an'amta, lawan dia ghadibta. Ada syarah-syarah kata an'amta kalau benda baik ni Allah nak sebah pada diri dia. So, dia nak ajar hamba-hamba dia beradab. Jaga beradab. Mana benda-benda yang negatif, syar, tak elok, maka dimajhulkan pelakunya. Dimajhulkan. Mana tak disebut pelaku. Macam ni kan, maghdub. Maghdub ni Allah yang murka. Yang negatif kan? So, dihilangkan pelakunya yang dimurkai. Siapa yang memurkai? Allah kan? Tak disebut sebab negatif. Jadi orang yang baca tu, orang musyrikin baca tu, Yahudi baca yang faham bahasa Arab itu, boleh tahan sikit lah dia kan. Murka dia kata boleh lagi lah. Maknanya Allah bukanlah kata kat aku teruk sangat. Masih lagi pujuk-pujuk aku agar kembali. So Allah tak nisbahkan. Kalau Allah sebut nama dia sini, yang engkau murkai, dia pun naik bulu roma dia. Aku ni dah tahap teruk dah ni. Okey. Dah habis kan situ? Yang atas kita ni Jalalain. Yang bawah ni huraian secara ringkas oleh Qabawah. Dr. Fakhruddin Qabawah. Nombor 1 kan dia Untuk paragraf 1. fassara mahalli suratul kahfi wa intaha ila akhir surah. Kalau nombor 2 untuk paragraf nombor 2 lah. Dalam paragraf nombor 2 tu adanya bicara tentang rahmah. Perkataan rahmah, zi rahmah. Ada dalam paragraf yang kedua. Nombor atas tu kan nombor 2. Ni paragraf dia ni. Ni dia panggil paragraf dia lah. Satu ni satu, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ni dia ikut. So kalau nak detail-detail lagi, pergilah mufassal dia. Ini muyassar kan? Pergi mufassal dia. So mufassal dia detail lah. Syarah dia tu detail. Tapi tidaklah sedetail Hasyiah Sawi. Wallahu a'lam bissawab.